So kita sambung sikit lagi ya. Hari tu kita habis lesson dengan dekat bahagian mekanisme. Okey. Mekanisme ni sebenarnya dia nak tunjuk proses macam mana daripada macam mana daripada reactant nak jadi produk. So, kita ada tengok macam mana daripada methane nak jadi bromomethane. Okay, so ini adalah free radical substitution. So I left you with this one. Okay, explain free radical substitution mechanism for ethane. Okay, so kalau dia nak suruh explain mechanism tu, maksudnya sebenarnya dia nak suruh tulis mechanism lah. Okay, sekejap. So now, apa-apa pun, first thing adalah buat dia punya equation dulu. Kenapa perlu equation? So that you tahu apa produk yang you nak lukis nanti. Okay, so sekejap, mana Miss punya arrow. Okay, now kita akan start dengan sekejap ni. Kenapa tak ada dawat ni? Baru ada dawat. Okey. Ingat, kalau mechanism, okay, for free radical substitution, we will start with initiation step. Okay, initiation step. Untuk pengetahuan semua, awak tulis initiation, propagation, termination ni ada satu markah. Okay, itu berdasarkan pengalaman Miss pergi menanda lah. So, jangan tak tulis benda ni. So, kita akan start dengan halogen. So, dia boleh bagi awak bromine or chlorine. Depends. So, untuk kes ini, dia bagi chlorine. So, lukis. Okay, chlorine. So, in the presence of UV, okay, letak UV. In the presence of UV, this bond will break homolytically. Dia bercerai. Okay, dia akan bercerai menghasilkan Cl dot. So ada dua Cl dot. Cl dot tu apa? Cl dot ni kita panggil free radical. Minta cek jawapan masing-masing tambah mana betul. Kalau salah tu betulkan. Itu yang pertama. Next step adalah propagation step. Ingat, propagation ni kena ada 3 arrow. Propagation step ada 2 steps. Okay, yang pertama, kita akan ambil ethane. Okay, now, tengok dekat ethane, ada 6 hidrogen. Okay, so perlu tak kita buat expanded structure? No need. So, awak tunjuk je satu hidrogen yang awak nak ganti. Okay, mana-manalah. So, Miss akan ambil sebelah kanan. So, kita tulis CH3, C. Okay, yang ni yang awak nak tunjuk. Yang awak nak ganti contoh. Okay, macam ni pun boleh Ataupun, okay, macam pelik je Miss. Condense dengan expanded. Okay, tak apa. Awak boleh buat expanded. Tak ada masalah. Okay. Tapi tolong jangan guna condensed structure. Sebab kita nak tunjuk hidrogen tu. So, untuk alkane, gunakan expanded structure lah. Okay. Next. Alkane, dia akan bertindak balas dengan radikal yang terhasil daripada step pertama. Okay, now, macam Miss explain before this, Miss dah pernah explain, chlorine. Dia sekarang ni desperately nak satu lagi elektron untuk form stable octet configuration. So what it did was, it asked for hydrogen for electron. So hydrogen, dia tertarik kepada chlorine. Kenapa? Sebab chlorine adalah electronegative atom. Dia suka elektron. Okay, so tapi dengan syarat, kalau hidrogen nak buat bond dengan klorin, hidrogen terpaksa break dengan carbon.
Okay, so that's the main rule kat sini. Okay, tadi ada orang tanya, Miss, perlu tak UV dekat sini? Okay, once you form radical, you don't need UV anymore. Kenapa? Sebab radical tu dah dia akan mengakibatkan alkane awak tu aktif. Dia macam mengaktifkan alkane awak. Okay, alkane ni originally tak aktif. Tapi disebabkan adanya radical, so alkane akan jadi reaktif. So dekat sini tak perlu letak UV. Initiation step saja letak UV. Okay, lepas tu salin balik. Okay, kat sini. Make sure dot tu letaklah dekat carbon. So sekarang dot tu dekat carbon pula. Dia dah berpindah. Okay, chlorine dengan hydrogen will form bond together. So dari situ dapatnya HCl. Okay, next step. Ambil radikal yang terhasil tu. Okay, ambil radikal yang terhasil. Salin balik. Okay, react with another chlorine molecule. Okay, untuk Untuk pengetahuan semua, klorin ni bukan ada satu je tau. This one. Dia ada 1 mol. 1 mol bersamaan dengan eksponen 23 molekul. Okay, so maksudnya take another chlorine molecule. Sekarang, this one pula. Carbon. Okay, carbon. So, carbon desperately need elektron. Okay, sekarang ni dia ada unpaired elektron. Tak cukup. So, dia pun tanya, chlorine, can I ask you for 1 electron? Then, chlorine said yes. Ambillah 1. However, dia kena bercerai dengan chlorine yang sebelah kanan. Okay, so, after that, dia akan form another bond with chlorine here. So, yang ni ada hydrogen lah. Okay, so now at second step, you will form chlorine radical. So, this is our product. Inilah yang produk yang kita nak. Kalau kita tengok balik pada equation, CH3, CH2, Cl. So, this is our product. However, there's a radical over here. Kita tak nak ada radical. Okay, untuk pengetahuan semua, radikal ni berbahaya. So, kalau ikutkan yang Miss ada buat research sikit lah. Kalau radikal ni dia akan dia boleh menyebabkan kanser. So, kita semua tak nak kena kanser. So, in order to prevent that, so kita akan terminate the steps. So, nama dia adalah termination step. Di mana kita akan stop produce radical. Okay, termination step. Okay, ingat termination step ni dia ada 3 step. Kalau propar dia ada 2 step. Initiation 1 step saja. Okay, untuk termination step, Miss dah cakap tadi, kita akan stop penghasilan radikal. Kita tak nak radikal. Okay, sebab kita dah dapat produk yang kita nak. So, untuk itu, kita akan tindak balaskan radikal dengan radikal. So, itu untuk termination step. So, they will form bond together. So, Cl dot will form Cl2 molecule. That's the first one. Second one, take chlorine molecule, react with this one. Okay, alkyl radical awak. Cuma, kat sini penting. Miss akan terbalikkan molekul tu supaya dot dekat sini. Tapi sama je dia punya ni. Dia punya compound tu. Okay, as long as dot radikal ni, dot ni berada dekat carbon CH2. Tengok kat sini. This one.
Okay, jangan dot letak dekat CH3. Salah. Ha? Okay, so the same concept here. These two will form bond together. So, bila dia dah buat bond, dia dah buat covalent bond, so radical tu dah tak ada lah. Radical automatically stop. So, that's why we call it as termination step. Okay, last one. This is the second one, last one. Kita akan ambil alkyl radical. Maksudnya radikal yang dekat carbon tu react with another alkyl radical. Dot letak situ. Okay, kalau boleh bila nak lukis nanti, adjust sikit lukisan awak so that dot dengan dot tu facing each other. Why? Easier for you to draw the curly arrow. Like this, huh? Boleh je nak letak kat sini. Maksudnya CH2 menghadap kat belakang. Boleh. Tapi jauh pula arrow awak nanti. So here, sebenarnya kan, untuk this one and this one, you padam je nanti, sambung. Okay. So buat satu bridge. So your new compound form. So this is the original one. Ni original dia. Originally ada dot kan dekat sini. Lepas tu you sambung dengan CH2, CH3 yang satu lagi. So, dekat sini you akan dapat butir. Okay, you akan dapat butir. Okay, so sampai situ. Ada soalan tak nak tanya? Yang step yang awak tak clear. Ada tak? Hello? Tak ada? Okay, now. So, ingat, kalau ada 10 hidrogen sekalipun, okay, so pilih satu je hidrogen untuk awak ganti. Jangan semua ganti terus semua. Okay, pilih satu hidrogen sahaja. So, that's the mechanism for alkane. Okay, so kita patah balik pergi pada part explanation. So, rasanya semua orang dah boiling point ni nanti sekejap. Rasanya semua kelas dah buat lab. D9 dengan D10 dah buat lab ke belum? D9 dan D10 dah buat lab belum? Ha? D10 dah. D9? D9 dah, okey. So, kalau ikutkan masa eksperimen 2, okey, Miss tak tahu yang D9, D10 cikgu awak bagi tahu ke tak, tapi itulah yang practical test awak nanti. Okey, so ada 4 bahagian kan? Ada apa? Combustion, solubility, ada bromine test, Bayer test. So, yang tu yang akan keluar nanti. So, tolong fokuslah. Salah satu bahagian tu ada discuss tentang solubility of alkane. Okay, so kalau alkane mix dengan air, so basically alkane ni akan berada dekat atas. Kenapa? Sebab alkane less dense than water. So alkanes and cycloalkanes are almost totally insoluble in water. So basically tak larut dalam air. So kalau soalan tanya, kenapa alkane tak larut? This is your answer. Because they are unable to form hydrogen bond with water. Sebab itulah dia tak larut. However, alkane ni larut kalau solvent dia tu non-polar solvent. Okay, non-polar solvent, contoh this one. CCl4, tetrachloromethane ataupun CH2Cl2. This one is dichloromethane. So, dua ni. So, katakanlah dia bagi apa?
dia bagi eksperimen awak apa, cyclohexane kan. So katakanlah cyclohexane dia letak dalam tetrachlorometane, this one. So apa yang awak akan nampak adalah awak akan nampak satu layer je nanti. So awak akan nampak one layer only. So kalau awak nampak satu layer, maksudnya alkane tu larut dalam pelarut tu. Okay, so alkane basically dia tak larut dalam air. Kenapa? Sebab air tu polar. Okay, alkane ni non-polar. So non-polar dengan polar molekul dia tak ngam. Tetapi kalau non-polar molecule, this one, dengan non-polar solvent, this one, so dia akan larut. Okay, so kita tengok exercise. Why butane soluble in benzene but insoluble in water? So dia suruh explain kenapa butane larut dalam benzene. Okay, kalau kita ikutkan formula benzene C6H6. Okay, so basically just carbon and hydrogen. So benzene adalah salah satu contoh non-polar molecule. So in this case, it is a non-polar solvent. So butane ni alkane. Alkane pun non-polar molecule. So cakap dulu, butane is non-polar molecule. So kita tahu non-polar molecule is soluble in non-polar solvent. So awak cakaplah non-polar molecule larut dalam non-polar solvent. Solvent ni larut. Solvent ni adalah pelarut. Okay. So non-polar, semua ni non-polar. So basically non-polar molecule ni is insoluble in water because it cannot form hydrogen bond with water. So this is all your explanation. So kalau keluar, you akan dapat 3 markah nanti. Okay. So basically, kalau dia larut, sebab dia sama-sama polariti dia. Okay. So kalau tak larut, sebab dia tak boleh buat hydrogen bond. Itu je dia punya reason. Okay. So untuk solubility of alkane, ada soalan? Tak ada. So, basically untuk bahagian alkane ni, you kena faham alkane non-polar. Non-polar tak larut dalam air. Kenapa? Sebab tak boleh buat hydrogen bond dengan air. Okay. Tetapi dia boleh larut dalam non-polar solvent. So minta tolong nama solvent ni tolong hafal, CCl4 dengan CH2Cl2. Memang famous. Memang akan keluar nanti. Okay, so now snack gambar dulu. Next, kita akan tengok boiling point. Okay, makna takat didih. Okay, kita akan tengok takat didih alkane. So, kalau kita tengok dekat sini, start daripada methane. Okay, start daripada methane sampai hexane menurun, maksudnya makin bertambah karbon, boiling point daripada negatif jadi positif. So means that boiling point increase as you increase number of carbon. So dekat sini nak cakapnya, makin banyak karbon, takat didih itu makin kuat. Okey, takat didih itu apa benda? Okey, katakanlah you ada methane. Okey. You bukan ada satu je methane. You ada methane berjuta-juta methane. Antara methane dengan methane, masa SEM 1 awak belajar, walaupun dia tidak terikat secara covalent, tapi dia terikat secara intermolecular forces, IMF. Okay, so dia non-polar. So jenis intermolecular forces dia adalah van der Waals forces. Okay, now takat didih ni sebenarnya adalah tenaga yang awak perlukan untuk putuskan van der Waals forces ni supaya molekul tu bebas. So ingat takat didih ni daripada liquid pergi ke gas.
Macam awak rebus air lah. So kita akan kata dia tu mendidih apabila wap air tu terhasil. So basically boiling process ni adalah daripada liquid dia jadi gas. So untuk liquid nak jadi gas, awak perlu pisahkan molekul ni. Nak pisahkan molekul ni tak senang, perlukan tenaga. So tenaga tu biasanya dalam bentuk haba. So tenaga haba yang diperlukan untuk spread the molecule ni kita panggil boiling point. Okay, so ada dua situasi kat sini, Miss akan discuss. Kita akan tengok straight chain, satu lagi branch alkane. Okay, so we look at the first situation first, straight chain alkane. Okay, mana pen? Okay, so as we increase number of carbon, basically daripada daripada gambar ni lah, boiling point increase. Okay, why does this happen? So daripada methane ke hexane, sebenarnya karbon makin bertambah. So bila karbon bertambah, basically size dia tu bertambah. So molecular size increase apabila molecular weight increase. Nak senang macam ni lah. Kita ambil methane dengan hexane. Okay. Methane satu je karbon. Hexane ada 6. Okay. CH3, CH2, 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 4, 5, 6. Okey, so cuba awak tengok kat sini. Yang kalau methane saiz dia kecil je. Kalau hexane besar, memanjang macam gini. So obviously lah. Okey, dia punya ni berbeza. Okey, bila molekul tu besar, London dispersion force ataupun van der Waals forces dia become stronger. Okey, macam ni. Kita compare dua molekul ni. Okey, katakanlah ada CH4 yang lain. This one ada hexane yang lain. Sekejap kena lukis dulu. Empat, 1, 4, 5, 6. Okay. Miss buat dua molekul je. Tapi sebenarnya bukan dua je, ada banyak molekul. Okay. So, Miss ada explain tadi, van der Waals forces adalah daya tarikan antara molekul. So, kalau molekul terkecil, daya tarikan van der Waals tu sikit lah. Compare tu molekul yang besar kat sini. So, bila molekul tu besar, van der Waals forces dia stronger. So, you need more energy to overcome intermolecular forces here. Dekat tengah ni, yang warna hijau ni adalah IMF. So, kat sini kena faham, makin besar molekul, ialah saiz besar, intermolecular forces dia akan lebih kuat. So, more energy you need to overcome intermolecular forces. Okey, itu untuk straight chain. Okey, sekarang boleh Miss proceed? Okey, Miss proceed. Miss proceed ke situasi kedua. Kita tengok branch. Apa ni? Sorry, ni typo. Kita tengok branch alkane. Okey, apa maksud branch tu? Branch tu maksudnya dia ada substituent. Okey, so biasanya dia akan bagi formula yang sama, tetapi awak akan lukis dia punya isomer. So first one is pentane, second is 2-methyl-butane, third one 2,2-dimethyl propane. So kalau kita lukiskan, kalau dia straight chain, sebenarnya dia punya shape lebih panjang. Okey, panjang. So makin banyak substituent, cuba tengok rupa dia jadi macam mana.
Bila banyak substituent daripada panjang, shape dia tu jadi pendek. Jadi compact kita kata. Okay. So basically, branch molecule have lower boiling point. BP ni boiling point. So basically, kalau ada banyak branch, boiling point dia lebih lemah. Kalau kita tengok kat sini kan, kalau dia straight chain, boiling point dia 36. Kalau dia ada satu substituent, boiling point dia makin rendah. Kalau substituent dia ada dua, dia paling rendah lah boiling point. Kenapa ia berlaku? So, more branch, molecule becomes more compact. Bila ada banyak branch, bila ada banyak substituent, molekul awak akan mengecut. So, surface area akan jadi kecil. Okay, bila surface area kecil, katakanlah kita ada another molekul kat sini. So, attraction dia jadi sikit lah. Okay, so this cause branch alkene to have weaker van der Waals forces. Because of that, less energy needed to overcome intermolecular forces. So, kalau first tadi, dia compare straight. Semua ni straight chain molecule ni. Bezanya, ini ada satu carbon. Ini 2. Ini 3. Sampailah 6 carbon. So, obviously yang 6 carbon besar, tinggi boiling point dia sebab size dia besar. Bila size besar, van der Waals forces stronger. Bila van der Waals forces stronger, hard for you, more energy needed to overcome the attraction. Kalau kes yang kedua, okay, dia bagi 3 molekul kat sini. 3-3 tu formula dia sama. Beza dia satu straight chain, yang ketiga tu dia dah jadi compact. Kenapa dia jadi compact? Disebabkan kehadiran 2 substituent yang kat sini. Okay, so basically this one has lowest boiling point sebab surface area dia lagi paling kecil. Okay, paling kecil berbanding 2 tu. Okay, so macam mana nak jawab? So biasanya soalan akan bagi beberapa compound, so awak kena susun. So kita tengok exercise A, the first one. The question asks you to arrange alkane in order of increasing boiling point. Increasing boiling point daripada rendah ke inilah, ke yang tinggi. Okey, kita tengok yang A. Daripada nama ni kita dah tahu dia tidak ada substituent. Sebab kalau ada substituent dia akan letak contoh 2-methyl heptane. 3-methyl butane contohlah. Dekat sini untuk A ni semuanya adalah straight chain. So kita akan gunakan explanation yang pertama. So mula-mula kita susun. But before that awak kena tahulah setiap ni ada berapa carbon. So methane has 1 carbon. Heptane 7 carbon. Butane ada 4 carbon. Octane 8. So semua ni kena tahu. Perlu lukis molekul ke tidak? Tak perlu. Tak perlu. Okey. Cuma awak kena tahu, kalau straight chain mestilah daripada kecil ke besar. So kita susunlah methane followed by butane. Lepas tu heptane. Last one octane lah. Octane paling tinggi dia punya bilangan karbon. Okey, next. Jangan biar macam ni je. Tolong tulis anak panah ke kanan. Bila kita susun, jangan anak panah tu jangan ke kiri. Dia mesti from left to right. And letak note kat situ, increasing boiling point. So kalau dalam exam nanti susunan ni bersama-sama dengan ni, kadang-kadang pernah 2 markah. Okey, kadang-kadang dia bagi 1 markah je. Bergantunglah. Okey, next. Bila kita dah susun, dan susunan kita tu betul. So, Miss punya cadangan,
adalah better for you guys to explain kenapa octane paling tinggi. So jangan ambil compound yang tengah-tengah ni. Susah kita nak explain. So ambil octane. So you choose sama ada methane or octane. So basically Miss akan ambil yang paling tinggi lah. So kat sini kita akan ambil octane. So octane has higher molecular weight compared to the others. So as we know, molecular size increase as molecular weight increase. Obviously kalau dia berat, size dia besar. Octane ni paling besar lah compared to methane. So bila dia besar, van der Waals forces become stronger. So bila stronger, more energy needed ataupun required to separate molecules from one another. Ataupun boleh gunakan perkataan tadi. More energy needed to overcome IMF. Yang ni pun boleh guna juga. Okay, so awak boleh cakap more energy needed to overcome IMF. Boleh guna juga ini ya. Therefore, octane has highest boiling point. Okey, biasanya yang ni tak ada markah lah. Kenapa? Sebab dekat susunan ni kita dah bagi tahu octane has highest boiling point. Cuma Miss nak melengkapkan ayat je lah. Okey, that's the first one. So tips dia adalah kalau dia tak ada nombor kat depan tu, dekat nama dia tu tak ada nombor kat depan, means that all your compounds are straight chain. So kalau straight chain, kita akan tengok bilangan karbon paling tinggi. So itulah compound tu lah yang ada yang paling tinggi boiling point dia. Okey, yang kedua, situasi kedua, kita tengok. This one hexane. Okey, hexane straight chain lah. Okey, yang kedua 2,2-dimethyl butane. Dekat sini kalau ikutkan butane has 4 carbon, 2,2-dimethyl dekat carbon kedua. So this is the compound. 3-methyl pentane. Pentane ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dekat carbon ketiga ada methyl. Kalau ikutkan hexane ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now untuk situasi B, semua ni sebenarnya mempunyai karbon dan hidrogen yang sama, lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama, memang sama. Iaitu C6H14. Nanti kira sendiri ya. So basically these three are isomers to each other, chain isomer. So Miss dah discuss before this. Kalau ada substituent, so boiling point adalah daripada yang banyak substituent kepada straight chain. So susunan dia adalah yang paling rendah boiling point adalah 2,2-dimethyl butane followed by 3-methyl pentane. Okay, followed by hexane. Followed by hexane. So now buat anak panah ke kanan, again increasing boiling point. Kalau dia nak decreasing sekalipun, anak panah ke kanan. Okay, now so untuk situasi kedua, okay, Miss akan explain hexane. Okay, hexane. Sebab hexane paling apa? Paling tinggi boiling point lah. Kalau yang tadi Miss explain octane. Okay. Ingat, kita tak semestinya explain semua. Okay. Kalau markah setakat 3, pilih satu je compound. So, untuk kes ni, less branch, makin kurang branch awak tu, molekul jadi kurang compact. Sebenarnya this one tak perlu
Ayat yang pertama ni, surface higher. Okay, awak boleh cakap surface area for hexane are higher compared to the others. So this causes straight chain alkane to have stronger van der Waals forces. Okay, bila kita nak bercakap tentang daya ni, forces ni, dua je kita boleh guna, dua terms je. Is either weaker or stronger. Jangan increase or decrease. Okay, sebab kita nak bercakap tentang kekuatan. So, it is either stronger or weaker. So, more energy needed. Okay, macam tadilah. Maybe boleh guna yang ni sebab dia lagi senang. More energy needed to overcome IMF. Therefore, hexane has highest boiling point. So basically hexane ni boiling point dia paling tinggi sebab dia tidak ada branch. So bila tidak ada branch, molekul punya surface area ni besar. So bila besar, van der Waals forces dia kuat. Okay, kita dah explain tadi So macam hexane kan, macam gini kan tadi rupa dia. So bila molekul tu besar, attractive forces dia stronger. So when the attractive forces stronger, more energy needed to separate the molecules. So that's why hexane has highest boiling point. Maka dengan itu kita habislah chapter alkane. Ada soalan nak tanya? Hello? Semua orang ada lagi ke tu? Sorry? Semua tu kena hafal. Molekul tak payah hafal. Yang kena hafalnya ayat tu. Tapi nantilah awak buat banyak latihan. InsyaAllah lah awak boleh dapat dia punya rhythm explanation tu. Untuk pengetahuan awak, setiap topik nanti, alkohol, kalau tak silap alkohol semua tu nanti pun ada soalan yang berkaitan dengan boiling point. Basically kita akan guna explanation yang lebih kurang sama sahaja. Okay, so awal-awal ni nampak susah, tapi lama-lama you akan you akan terbiasa dengan soalan explanation macam ni lah. Okay, so for our first hour tutorial next week, first hour, Miss nak masing-masing bawa kertas nanti, kita akan buat mind map. So untuk minggu depan, Miss akan buat semuanya, kalau boleh Miss akan buat semua face to face lah. Okay. So untuk first hour minggu depan, kita akan buat mind map untuk chapter alkane ni. Okay, maksudnya apa yang perlu tahu, apa yang tak payah tahu. So yang nota yang panjang-panjang ni lepas ni tak payah tengok dah. Okay, tengok mind map je nanti. So that's my plan for next week. Okay, before that, dekat GC, Miss ada bagi, this one ke? Worksheet kalau tak silap. Tak ada, sekejap. Okay, this one Okay, rasanya tolong completekan. Kita akan discuss next week also this one. This one combustion, this one kita dah discuss. Sekejap. Okay, nombor 4 pun dah boleh jawab. Okay, now nombor 5. Compare physical properties in order of decreasing boiling point. Okay, sekarang tolong nanti awak baca nota.
cuba relate nota tu dengan soalan nombor 5. Dia suruh ni decreasing boiling point. Okay, so ada 4 markah kat sini. Cuba jawab. Nanti kita check. Nombor 6, explain reactivity. Okay, awak boleh cakap alkane is unreactive. Sebab dia tidak ada carbon-carbon double bond. Dia saturated. Does nonane dissolve in water? Explain why. Ini nombor 7 ni soalan berkaitan solubility. Okay, rasanya tu je. So untuk homework awak, siapkan enhancement exercise ni, kita discuss next week. Ada soalan tak nak tanya? Yang awak tak clear, bahagian mana-mana yang awak tak clear? Naming? Naming ada masalah tak naming? Ke susah? Senang je kan? Okay, kalau tak ada apa-apa, Miss akan stop sini. Ni dah ambil gambar ke? Dah snap gambar ke? Miss cuba upload malam ni lah. Nampak internet macam laju, Miss akan terus upload lah. Okay. So, I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum.